إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, kerana hari ini masih lagi diberikan pada kita kesempatan dan kita masuk tahun hijrah yang baru. Bahawa maksud kurang lagi umur kita, makin pendek sebenarnya jangka hayat, waktu kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala makin dekat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila berubahnya keadaan, berubahnya situasi, panjangnya umur kita memberi tahu kita bahawasanya kemampuan kita semakin hari semakin menurun. Kerana sifat makhluk itu tidak baqa', dia akan mengalami proses. Makin lama makin luntur, makin kurang, akhirnya dia hilang. Yang tak hilang ni Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab tuan-tuan, sebelum kekuatan kita hilang, kemampuan kita hilang, maka kita manfaatkan sebaiknya umur kita ni sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan kekuatan iman oleh Allah taala untuk memperbaiki ubudiah kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan, kita teruskan kembali kuliah subuh kita. Minta maaf tuan-tuan, minggu lepas saya tak dapat hadir, ada urusan lainnya. Jadi hari ni tuan-tuan, kita sambung kembali juzuk 19, masih lagi dalam suratul Naml, surah semut ini, dan kita bermula pada hari ini pada ayat yang ke-18, insya-Allah. Kita baca sama-sama tuan-tuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين صدق الله العظيم حتى إذا أتوا حتى dengan إذا dua-dua itu adalah mad jaiz munfasil di mana huruf mad bertemu dengan hamzah pada dua perkataan. Huruf alif duduk di hujung perkataan hatta dan perkataan idza, adapun huruf hamzah duduk di awal perkataan iza dengan atau. Jadi itu mad jaiz, kita baca 4 harakat. Ala wadin namli, nun bersabdu. Semua nun yang bersabdu dalam Quran kita baca gunnah 2 harakat. Wajibul gunnah, wajib dengung qadar 2 harakat. Wadin namli qalat namlatun, namlah, mim mati. Ni satu lagi hukum asas dalam tajwid, hukum mim mati. Semua mim mati yang ada tanda mati di atasnya maka kita baca tanpa dengung. Namlatun, latun ya ayyuha. Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Latun ya ayyuha. Tanwin bagi depan pada huruf ta bertemu dengan ya. Kita pun dah banyak kali sebutkan yang ni, tak apa kita sebutkan lagi supaya kita makin ingat. Semua tanwin yang bagi 2 di hadapan kalau bagi 2 dia macam angka 99 kan, yang tu 99 tu kita baca dengung. Kecuali kalau di hadapan ni huruf lam dan ra. Di sini di hadapan tanwin ni huruf ya, maka kita dengungkan. Walaupun tanda 99, kalau depan tu huruf lam dan ra kita baca tanpa dengung. Okey. Begitu juga kalau bagi 2 di hadapan ni dia terbalik. Jadi nombor 69, yang itu tak dengung. Di sini dengung. Lam latui ya ayyuha. Ya ayyuha tu ada tanda panjang dekat ya tu. Semua perkataan ya ayyuha adalah mad jaiz munfasil. Sebab ya tu 2 perkataan tu, satu ya alif kemudian hamzah. Jadi dalam kaedah penulisan resam Usmani, ya selepas alif tu dijadikan ya saghir, alif saghirah, jadikan alif kecil ya tengah-tengah tu kan. Lepas tu tulis sambung dengan perkataan ayyuha. Sebenarnya 2 perkataan, ya kemudian ayyuha. Itu mad jaiz munfasil, kita baca 4 harakat. An-namlu dah kita bincangkan tadi, nun sabdu kita dengungkan 2 harakat. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Dal mati, namlu dkhulu, dal mati kita baca dengan qalqalah sughra, ada bunyi detakkan suara. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la. Masakinakum la, mim mati bertemu dengan lam, sama juga dengan namlah tadi. Mim mati bertemu dengan lam, ada tanda mati di atasnya tu, kita baca tanpa dengung.
La yahtimannakum, nun sabdu kita dah jumpa 2 kali, yang ni kali yang ketiga ni. Jadi dengungkan nun tu 2 harakat. La yahtimannakum Sulaiman. Mim mati bertemu dengan sin, ini pun tak dengung. Sebab hukumnya yang tahu boleh sebutlah izhar syafawi. Yang tak tahu tak apa, jadi tahu baca dia. Mim mati ada tanda mati di atasnya, kita baca tanpa dengung. Cuma bezanya tadi mim mati jumpa dengan lam. Yang ini mim mati jumpa dengan sin. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Wa junuduhu, setiap kali kita jumpa ha bergulung ni, bukan ha padih ya. Ha bergulung, ha besar tu, di hadapannya kalau ada huruf waw yang kecil, mengikut kaedah tulisan Rasam Usmani, atau ia yang kecil, itu maknanya kita kena baca 2 harakat. Kecuali kalau di hadapannya ada huruf hamzah berbaris, kita kena baca 4 harakat. Di sini di hadapan waw yang kecil tu ada huruf waw, jadi kita hanya baca 2 sajalah, tak baca 4. Wahum la, mim mati jumpa dengan lam dah 3 kali dah. Mim mati jumpa dengan lam, izhar syafawi, kita baca tanpa dengung. La yash'urun, ini dah biasa kita sebut di hujung-hujung perkataan ni, man arid sukun. Kita baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kalau tuan-tuan nak berhenti, napas pendek, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, kita boleh ambil qalat namlatun ya, atau kita juga boleh ambil udkhulu. Kalau nak mulakan pada perkataan ni, dal kha lam waw ni, dia bukan bagi depan pada hamzah tu kan, hamzah wasal tu. Jadi kat sini mula kita kena sebut udkhulu, bukan idkhulu, bukan adkhulu. Sebab apa? Itu kan panjanglah sebabnya kan, ada kaitan dengan bahasa Arab. Camalah kat sini, mula sini udkhulu lah, mula wallahu alam. Sedikit berdasarkan ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan kisah selanjutnya Sulaiman alaihi salam, antara nabi yang Allah Taala beri kurniaan besar yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain, iaitu kerajaan yang seluas bumi ini, memerintah manusia, jin, burung, syaitan, ifrit dan makhluk-makhluk yang lain, sehingga Ibnul Arabi menyebutkan, salahlah kalau orang sebut Nabi Sulaiman hanya tahu bahasa burung, ifrit dan jin. Bahkan sebenarnya kata Ibnul Arabi, dia mengetahui semua bahasa dan dia membolehkan, diberikan mukjizat, membolehkan dia mengeluar, minta sesuatu makhluk itu keluarkan suara sehingga makhluk itu bersuara. Seperti mana katanya kepada tumbuh-tumbuhan, dia berkehendak tumbuh-tumbuhan tu berkata-kata, maka tumbuhan tu bercakap, aku gini dan manfaat aku untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu disebut dalam tafsir Qurtubi oleh Imam Qurtubi rahmatullah alaihi. Wallahu a'lam. Kita tengok maksud tuan-tuan. Sehingga apabila mereka itu datang pada sebuah lembah semut, berkata seekor semut. Ini bukan cerita science fiction ya, oleh mana-mana orang putih ni. Ini bukan macam cerita Star Wars, naik kapal terbang tembak-tembak orang, jumpa makhluk tanduk 2 tanduk 3. Ini cerita Allah Ta'ala yang cerita pada kita. Nampak macam pelik, tapi inilah yang Allah Ta'ala, peliklah bagi bangsa manusia, kerana Allah Ta'ala ceritakan kisah seorang manusia dengan semut. Sehingga apabila mereka itu datang pada sebuah lembah semut, berkata seekor semut, wahai semut-semut, masuklah kamu ke tempat tinggal kamu, supaya kamu jangan dipijak-pijak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedang mereka itu tiada sedar. Sampai Nabi Sulaiman bukan dia dengan tenteranya
menuju ke Yaman tak salah saya. Maka dia sampai satu lembah, dia melihat dia mendengar suara semut. Maka diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, lembah itu adalah di suatu lembah di Syam. Kata Imam Qurtubi, itu kata Qatadah, Imam Qatadah. Dan pendapat Ka'ab mengatakan bahawasanya lembah itu di Taif. Lembah itu di Taif. Tak kira lah Taif ke Syam ke, ni kita tu kisah benar, cuma ulama bahas di mana lembah tu. Maka berjalanlah Nabi Sulaiman dari bandar Istiqar hendak menuju ke negeri Yaman bersama-sama bala tenteranya. Ada yang berjalan kaki dan ada yang menunggang kenderaan, sehingga sampailah ke satu lembah di mana banyak binatang-binatang semut tinggal di sana. Setengah riwayat mengatakan di negeri Taif, ada di sini, dan kata riwayat lain pula di negeri Syam. Di Ustaz Ahmad Sunan Haji ni sebenarnya banyak diambil daripada tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Seekor semut telah mengetahui jarak 3 batu. Ini pun disebut dalam tafsir Qurtubi. Akan kedatangan Nabi Sulaiman alaihi salam bersama bala tenteranya. Kita pun heran, takkan 3 batu? Tapi inilah disebut oleh Imam Qurtubi. 3 batu dah dia dah dengar. Itu kelebihan semut kan. Kita letak tertumpah air susu, tak ada semut seekor pun situ. Mungkin jarak kita mengenai susu tu 1 jongkar je. Tapi bagi seekor semut tu dah jauh kat dia tu. Kat dia dah jauh dah tu. Kalau kita selangkah, bagi seekor semut tu jauh bagi dia. Tapi dia boleh datang di pi hurung. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi semut. Kita manusia tuan-tuan ada kelebihan. Besar tubuh kita, jasad kita, panca indera mata. Semut ni dia kecil sangat. Dunia ni dia kecil. Dibandingkan dunia alam ni cukup besar bagi dia. Tapi Allah Ta'ala yang maha adil beri dia kekuatan. Walaupun kita tak tahu semut batang mana mata semut tu, tapi deria kesan dia tajam, sehingga akhirnya tak sampai dalam tempoh seminit 2 dah banyak semut situ datang beramai-ramai dia kan. Itu jadi 3 batu. Dah semut dah dengar dah tahu dah Nabi Sulaiman ni datang dengan tenteranya. Adalah binatang semut itu terkenal kuat panca inderanya. Dia cepat terbau akan suatu benda dari jarak yang sangat jauh. Dia membuat sarangnya di perut bumi laksana sebuah negeri dan menyimpan makanannya dalam sarang-sarang yang dibuatnya berpetak-petak seperti bilik, dan disembunyikan makanannya sehingga penuhlah di ceruk-ceruk sarangnya yang bertingkat-tingkat supaya tidak dimasuki air hujan. Makanan itu untuk bekalan mereka di musim sejuk. Kita tengok timbunan-timbunan tanah kan. Jadi Allah Ta'ala cerita semua ni tuan-tuan nak menunjukkan kekuasaannya kan. Pada akal kita mustahillah manusia ni nak berinteraksi dengan semut. Tapi dalam ni ceritakan bagaimana seorang manusia Adami, bangsa Adam, berinteraksi dengan seekor semut, satu makhluk yang lain. Dan dicerita pula kelebihan makhluk ni kepada kita, supaya kita ambil iktibar kan. Dia kecil tuan-tuan, tapi dari sudut kerjasama semut ni, Masya Allah, kalah orang. Kalah manusia. Dia ngangkit benda borek-borek, dia tak dapat seorang, dia panggilkan kawan dia, diseret kadang berpuluh kali ganda daripada dia. Sebab itu ulama menyebutkan kalau kita nak tengok kerjasama, sifat kerjasama, tengoklah semut dengan lebah. Tengoklah semut dengan lebah. Macam mana dia buat sarang, macam mana dia bekerja, ada tugas-tugas sendiri. Tak ada dalam tengah-tengah ramai-ramai bekerja tu sibuk kita tengok aliran semut tu, kita tengok ada tak seekor dua dia tu kena relax yang kau kerja lah, ada latih, tak ada, semua bekerja. Tapi manusia ada macam tu. Ramai-ramai dia ada rehat dulu. Semut dia tak ada macam tu. Itu semut dengan sarang yang polik-polik kan. Macam mana tu, itu semua kerja. Tengok semut-semut hitam ke pokok limau tu, macam mana dia buat sarang tu. Apa benda yang dilekit-lekit tu sampai jadi bulat-bulat gitu rupa tu.
Kan kalau dalam tanah pula, kalau kita gali-gali lubang tu, dia dah ada lokok kelok-kelok sekira mana kalau turun air, tempek dia tu selamat. Dia tak mati lomeh. Itu kelebihan semut, tuan-tuan dan puan. Nyata sekali dalam ayat ini mengingatkan kita tentang rasa kesedaran itu dikurniakan oleh Allah kepada binatang yang dikatakan tidak berakal itu. Sebenarnya semut itu mempunyai kehalusan perasaan dan siasat mengatur diri. Sebaik-baik saja diketahui kedatangan Nabi Sulaiman AS dengan bala tenteranya, maka Ratu Semut itu memanggil rakyat seluruhnya untuk mengingatkan mereka sebagai bangsa semut yang lemah. Hendaklah lekas-lekas masuk ke dalam rumah masing-masing, menyembunyikan diri untuk berjaga-jaga. Jangan sampai Nabi Sulaiman AS khususnya dan askar-askar itu umumnya memijak-mijak dan menghancurkan semut-semut tersebut. Mungkin disebabkan mereka itu semuanya tidak sedar mengenai hal itu. Jadi kalau ada semut-semut yang terpijak oleh mereka, maka mereka tidak boleh disalahkan. Jadi dalam tafsir ni kalau kita baca cerita semut ni kerang tuan, habis sejam ni cerita semut ni kerang. Dalam ni kan, ada dalam tafsir Qurtubi ni. Cuma ada disebutkan. Panjang cerita saya baca, tengok akhir sekali Imam Qurtubi pun buat kesimpulan. Cerita-cerita Nabi Sulaiman berburak, cerita Nabi Sulaiman jumpa semut, betul. Tapi dalam kitab tafsir ni ada ulama-ulama bahaskan cerita Nabi Sulaiman ni berburak-burak dengan semut ni, macam-macam cerita lah kan. Macam orang bersembang lah. Akhirnya Imam Qurtubi sebut itu cerita-cerita dulu-dulu dongeng-dongeng nak terap-terap telinga boleh lah. Bahkan ada di kalangannya diambil daripada hadis-hadis yang maksub, hadis-hadis yang dusta, yang dibuat-buat. Tapi memang ada lah cerita Nabi Sulaiman. Ayat ni betul. Bila Nabi Sulaiman sampai di lembah kan, kemudian doga suara, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Masuklah kamu dalam sarang-sarang kamu. Dalam tafsir Qurtubi ni cerita bila Nabi Sulaiman sampai situ, dia nampak Ratu Semut ni jalan. Rupa Ratu Semut ni dia cacat sikit, dia pincang. Jalan tekial, beritahu semut-semut lain tu. Masuk dalam lubang kau, kan Sulaiman pijak kau kan. Lepas tu Nabi Sulaiman dongang ni, Sulaiman tanya dia, adakah kau takut aku ni akan menzalimi kau? Takkah kau tahu aku ini seorang Nabi dan pemerintah yang adil? Semut pun jawab, ya Nabi Allah, kau dengar tak? Kan aku kata tadi, kan kok dia tak sedar. Aku sebut wahum la yash'urun. Kau tak sedar, bukan aku nak beritahu kau akan pijak kami. Kau tak longan Nabi Allah, yang hujung tu aku cakap tadi. Masuklah sarang kau, kan dia tak sedar, dia pijak-pijak kan, mampu semua orang. Tapi taklah Ratu Semut sebut macam ni. Saya lanjut balik. Masuk dalam lubang semua kan. Kata Nabi Sulaiman, tak apa, maaf kalau aku tak dengar. Semut kata, aku takut dia ni terpijak, akan dihentak, diinjak-injak. Ulama menyebutkan diinjak-injak tu Ratu Semut takut bukan badan, kata dia, tapi hati. Dalam tafsir Qurtubi disebut, aku takut nanti wahai Sulaiman, aku suruh masuk, mereka semua ni masuk, supaya mereka ni tak diinjak-injak, tak dihentam hati mereka dengan kemegahan yang kau ada. Aku nanti takut semut-semut ni tengok leka mandang kau, kerajaan besar kau. Kau bayangkan manusia, jin, burung, syaitan, ifrit semua datang berjalan kaki, berkenderaan semua. Sejauh-jauh pemandangan, kita dah bincang sebelum ni kan. Sebesar-besar kerajaan, aku takut nanti semut-semut ni mandang kau, dia beran mandang kerajaan kau ni. Lama-lama akhir nanti dia tinggalkan berzikir pada Allah Ta'ala. Tak berzikir dia. Kata dalam kisah ni lah, Imam Qurtubi kata tak ada ni siapa lah tahu cerita-cerita macam ni mana dapat dia. Tapi nak sedap telinga boleh lah dengan macam tu, kisah-kisah Nabi dulu kan. Ada disebutkan dalam tafsir Qurtubi ni, panjang lebar ceritanya kan. Tu pun ada ulama-ulama yang menyebutkan cerita-cerita Israiliyat ni kan, yang bolehlah kita dongar-dongar nak. Yang baik-baik itu kita boleh ambil lah jadikan teladan. Sehingga disebutkan oleh semut, Nabi Sulaiman, boleh tak kau nasihatkan aku? Beri sikit wasiat, nasihat. Kata semut, kau tahu tak sebab apa ayah kau nama Daud?
Ada dalam tafsir ni, kenapa ayah kau nama Daud? Tak tahu, kata beliau. Ayah kau nama Daud sebab dia adalah penyembuh luka hatinya. Nabi Daud ibadah tak payah cakap lah. Jadi Daud tu sebenarnya dia perkataan ubat, penyembuh, dawi. Daud ada kaitan dengan perkataan ubat dalam bahasa Arab. Dawa. Jadi maksud Daud tu adalah penyembuh kepada luka hatinya. Dalam Ihya kita baca kan, Nabi Daud sujud di tempat yang sama sembahyang sampai tumbuh rumput di tanah tu kerana aliran air mata dia. Menitik situ tumbuh rumput. Begitulah keadaannya, kesungguhan ibadah Nabi Daud alaihissalam. Sebab tu dinama Daud. Oh, kata Sulaiman. Logik juga. Kemudian ditanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tahu tak kenapa nama kau Sulaiman? Tak juga tahu, kata Nabi Allah Sulaiman. Nama kau Sulaiman sebab selarilah sehatnya tubuh badan, sehatnya akal kau dengan apa yang ada dalam hati kau, diri kau. Hati dengan pemikiran kau selari, selaras. Kau cerdik, kau pintar. Sebab tu nama Sulaiman. Asal dia Salim. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil Sulaim ni maknanya kita nak manjur anak kita. Kalau kita nak manjur anak kecil, kita panggil meh deh, adik meh sini. Orang Arab dia tak panggil macam tu. Kan? Kalau orang tu anak dia nama Hamidah, dia tak panggil Hamidah, ya Hamidah, ta'al, tak macam tu. Kita ya Hamidah, meh sini. Kita nak manjur anak kita. Kalau Arab dia ada satu kaedah. Kalau Hamidah dia akan panggil ya Humaidah. Wahai anak kecilku yang nama Humaidah, meh sini. Dia tak panggil meh macam kita orang. Kalau Salim jadi Sulaim. Kalau Rafidah jadi Rufaidah. Halim jadi ya Hulaim. Macam tu. Sebab tu saya bagi nama anak saya Rufaidah dengan Humaidah. Kan? Mana nak manjur dia lah. Kok dia faham. Kok tak faham, tak tahu saya nak kebahan dah. Dengan sekolah Arab tak faham. Doa itu, ingatan itu, mudah-mudahan besok bila bosan anak saya ni dia ngaji bahasa Arab. Ayah bu nama Humaidah ni supaya dia nak beritahu dia sayang kat saya. Untung-untung ada joki baik anak kita. Ayah bagi nama Rufaidah ni dulu sebab dia nak sayang kat saya. Macam itulah doa yang mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan kan. Tak ada baik masalah, taklah pening kepala kita kan. Tu cerita Jadi tu cerita samut dengan Nabi Allah Sulaiman. Mengikut tafsir Qurtubi, berkata Abu Ishaq As-Sa'labi bahawa Ratu Semut itu mempunyai 2 buah sayap. Jadi tergolonglah ia daripada golongan burung. Lantaran itulah Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui bahasanya. Ini kata Sa'labi. Ada banyak lagi pandangan kata bukan sekadar burung, orang lain pun, syaitan pun dia faham bahasa yang lain-lain pun Nabi Allah Sulaiman faham bahasa. Sebab itu doa Nabi Sulaiman kepada Allah, minta beri sesuatu yang tak diberi pada nabi-nabi yang lain. Maka Allah Ta'ala beri macam-macam. Dan kata Abu Ishaq As-Sa'labi lagi, saya baca dari sebahagian kitab bahawa Nabi Sulaiman berkata kepada semut, tidakkah engkau tahu aku seorang Nabi yang adil? Ni yang saya cerita tadi. Mengapa engkau katakan supaya jangan dipijak-pijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya? Kalau kita tengok dalam tafsir ni tuan-tuan, ada yang ngobat Semut zaman itu dengan kita tak sama. Kita dah tinggi-tinggi ni ayo, 5 kaki 6 kaki yo. Sudah pastilah umat dulu-dulu awal-awal dulu besar, lebih besar daripada kita. Umat Muhammad ni kita dah jarak kita dengan Sulaiman alaihi salam dalam tafsir Qurtubi sebut 1000 tahun jarak dia. 1000 tahun jarak dia. Nabi Sulaiman, saya tak tahu dalam ni ada tidak dalam tafsir ni, tapi saya dah baca kisah-kisah dalam Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi ni. Imam Qurtubi sampai di Mekah, dia sembelih beribu-ribu ekor unta untuk makan. Lama duduk kat situ, dia cerita pada tentera, besok kat bumi ni lahir Nabi penutup akhir zaman, dia Sayyidul Mursalin, penghulu. Siapa yang menyokong dia akan dapat keuntungan, macam-macam Nabi Sulaiman sebut. Jadi waktu tu ditanya, tahu tak kau jarak kita dengan Nabi akhir zaman? 1000 tahun kata dia. Berdasarkan yang dalam Jami' Ahkamil Quran ini. Jauh waktu dia. Jadi orang dia besar-besar.
Sebab tu sintai kan sini ada pandangan, ini pun kita nak anggap ni macam pandangan ni mungkin cerita-cerita Israeliat kan. Orang nak bosan-bosan cerita ni. Somut-somut tu kata dia, ada di sini. Saya tak baca banyak, semua banyak kat sini kan. Somut-somut tu bosan-bosan seekor, bosan serigala. Bosan mana samut serigala ni? Imam Qurtubi dia balas balik. Ini semua perkataan ni tak boleh pakai kata dia. Sebab berdasarkan Al-Quran bukan tak boleh pakai. Kita boleh boleh bahas katanya. Al-Quran sebut la yahtimannakum, supaya kamu tidak diinjak-injak. Quran menggunakan tidak diinjak. Injak dia benda kecil-kecil. Kalau samud tu besar serigala, mesti disebut supaya kamu tidak ditendang-tendang oleh Sulaiman dan tenteranya. Jadi kata Imam Qurtubi lebih tepat tidaklah besar itu. Samud besar kita ya, kecil. Tapi kalau nak katakan ada pula setengah ulama sebut kalau kata besar pun kemungkinan orang-orang dulu besar-besar. Jadi kok besar serigala tu kecil bagi dia. Kita serigala pun besar. Tapi kok dia dah besar, jumpa serigala besar serigala ini, kecil kat dia serigala tu. Wallahu alam kan. Ini cerita-cerita lah dulu-dulu ni cerita. Ratu Semut menjawab, tidakkah tuanku mendengar saya mengatakan sedang mereka itu tidak sedar, padahal saya tidak maksudkan bakal membinasakan nyawa, tetapi saya maksudkan membinasakan hati. Kerana takut rakyat saya nanti mengharap-harapkan kurnia seperti yang dikurniakan kepada tuanku, lalu terfitnah dengan kemewahan dunia, asyik memperhati memandang kepada kebesaran kerajaan tuanku dan melengahkan mereka dari bertasbih dan juga berzikir. Ini ada pandangan ulama. Kan Nabi Sulaiman dia sampai semut tu, nanti dia sibuk tak berzikir pula. Hinolah kita kalau samut-samut ni diingatkan nanti supaya tak meninggalkan zikir. Manusia banyak kali tinggal zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak rasa apa-apa pula. Tapi samut-samut ni ketua dia, pemimpin ni ingatkan jangan sampai lupa zikir pada Allah. Sebab tu ada hadis tuan-tuan dalam tafsir Qurtubi ni, saya sempat saya baca tadi, ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita membunuh empat haiwan, antaranya lebah, semut, satu lagi apa ya, lebah, semut, kemudian burung surat. Burung surat ni saya tak tahu surat ni apa burung ni, sebab burung ni jadi penunjuk jalan dulu kepada Ibrahim alaihissalam. Dan hudhud ni burung pelatuk. Ada hadis yang menyebutkan begitu. Kenapa? Kerana burung hudhud ni pula dialah yang mencari air ketika mana dia dengan Nabi Sulaiman dulu menjelajah bumi ni. Jadi hudhud ni tukang cari air. Ada hadis yang begitu. Jadi tak boleh bunuh semut, hudhud, burung surat dan juga lebah. Tetapi Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih lepas tu sebut, dibawa kisah pula Nabi Musa alaihi salam. Kan? Pernah Nabi Musa alaihi salam satu hari tanya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa lah kau bila kau turun azab semua kau turun, habis semua orang kono, padahal ada yang baik-baik, kau pilih-pilihlah dengan kuasa engkau. Maka Allah Ta'ala pun takdirkan datang musim kemarau panjang. Nabi Musa dalam perjalanan panih toduh bawah pokok, datang seekor semut gigit dia. Bila gigit dia marah, dia cari, dia bakar satu pokok tu, habis semua semut mati semua. Allah Ta'ala pun tanya, wahai Musa, yang gigit kau seekor ya, takkan tak seekor gigit kau, semut gigit kau seekor, kau bunuh semua-semua, sepokok kau bunuh, pasal kau bunuh semua ni. Barulah Nabi Musa terfikir balik soalan daripada Allah Ta'ala tadi. Berdasarkan cerita ni, riwayat inilah Imam Qurtubi sebut, maka tak salah kok semut pun boleh bunuh, sebab manusia ni adalah makhluk yang paling mulia yang Allah Ta'ala ciptakan. Kalau atas dasar untuk bila dia mana-mana makhluk yang menyakiti kita, bolehlah kita nak hindarkan diri kita, bolehlah kita bunuh dia. Semut ke ular ke apa benda pun masuk semut. Kalau akhir menyusahkan kita, gigit kita, masuk dalam rumah, penuhlah rumah, makanan pun, maka ketika itu bolehlah diharuskan. Dalam tafsir Qurtubi ni sebut begitu. Boleh. Walaupun ada hadis kata jangan bunuh semut, kata Rasulullah SAW. Mungkin jangan bunuh tu maksud makruh atau sebagainya. Saya tak boleh kata makruh lah. Tapi ada disebut oleh Imam Qurtubi, kalau menyakitkan kita ni makhluk yang paling mulia.
Kita boleh elakkan kalau perlu bunuh, kita bunuh. Kan? Kalau tak perlu dibunuh, janganlah dibunuh. Pokok pun Allah Ta'ala larang potong sebarangan, kan? Yang pentingnya kita memahami hidup ini, dan semua makhluk ni adalah makhluk ciptaan Allah. Kita nak kena sebarkan kasih sayang lah. Walaupun dengan makhluk-makhluk yang lain, mereka ada dunia mereka sendiri, mereka ada keluarga mereka sendiri, seperti kita berkeluarga. Tapi kita ni lah yang Tuhan tak arahkan untuk mentadbir bumi ini. Jadi mentadbirlah dengan baik, menjadi khalifah, kan? Kemudian lalu Sulaiman tersenyum tertawa mendengar perkataannya dan berkata, "Wahai Tuhanku, sedarkanlah hatiku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau telah kurniakan kepada saya dan kepada ibu bapa saya, dan supaya saya mengerjakan amalan-amalan yang baik Engkau redai, dan masukkanlah saya dengan berkat rahmat-Mu bersama hamba-hamba-Mu yang baik-baik." Ini doa Nabi Allah Sulaiman bila dia dengar suara samut tu. Dia dengar suara samut tu, dia pun berdoa. Lalu Sulaiman tersenyum ketawa mendengar perkataannya. Ketawa Nabi Sulaiman, mengingat kepada ayat yang terdahulu, seolah-olahnya ratu semut itu seperti orang yang berakal, kerana dapat memikirkan bagaimana caranya dia hendak menyelamatkan rakyatnya. Lalu dilahirkan dengan perkataannya yang mengandungi perintah agar mereka masuk ke sarang masing-masing supaya terselamat dari dipijak Nabi Sulaiman alaihi salam dan bala tenteranya. Sehingga perkataannya itu pula dapat didengar oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dari jauh, yang dikatakan jaraknya adalah sejauh 3 batu. Nabi Sulaiman pun dengar. Kita fikir pelik nak Nabi Sulaiman dengar 3 batu. Kita jangan lupa bahawasanya Allah Ta'ala telah menundukkan angin kepada Sulaiman alaihi salam. Dan angin inilah disebut dalam tafsir Qutubi ni, angin inilah yang bawa semua suara-suara yang patut didengar, dengan tiupan angin ni dibawa kepada Sulaiman, dan Sulaiman pun mendengar dengan bantuan angin. Semua alam ni adalah angin. Ada ulama sebut, tahu tak kenapa Allah Ta'ala tundukkan angin bagi Sulaiman? Ini Imam Qutubi sebut di sini. Tahu tak dia, kenapa Allah Ta'ala tundukkan angin bagi Sulaiman? Maka dijawab, kerana dunia ini adalah angin isi dia. So, apa-apa yang Nabi Sulaiman nak tahu, semua dia akan tahu. Sebab dunia ini adalah angin isinya. Semua akan didapati oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam berasa kagum dan takjub mendengar kata-kata ratu semut tersebut. Oleh sebab itulah dia tersenyum lebar kerana tak pernah melihat atau mendengar kejadian yang sepelik itu, sehingga akhirnya dia pun tertawa pula mengenangkan perkara itu. Kita tuan-tuan, kok nampak benda polik-polik ni nak beritahu ni, sebab ada kes kan. Tak apa, kok yang polik tu dia duduk depan rumah, lalu kata sekor, dia tegur kita, "Assalamualaikum Ustaz." Ada tak macam tu? Ada. Dulu bukit rokan ada seorang, orang lama tapi orang berilmu lah. Kan bercakap dengan katak tu, kan polik kau. Kalau Allah Ta'ala nak bagi sesuatu, tak polik. Ada juga orang ni biasa dia jatuh pada orang yang dia semangat bona nak mengubah diri, akhirnya dia ubah diri dia. Mungkin dia ada masalah borek, ada orang cakap, "Kau ni borek mana masalah kau kan? Saya tengok tanya hidup kau ni macam tak menentu ya. Kalau kau nak senang hati, kau nak tenang, pergi pergi semayang masjid, pergi jemaah." Dia pun pergi jemaah. Kalau nak dalam jemaah tu ada lah ustaz kau siapa kau ngajar-ngajar, tadati hati masuk dalam hati dia, Tuhan nak beri kesedaran, dia pun sedar. Maka dia mula mengubah diri, mengubah penampilan. Daripada tak tutup aurat kepada tutup aurat, daripada tak bertudung kepada bertudung. Orang macam ni setan suka ni. Sebab apa? Dia dah ada semangat. Semangat itu mesti dipimpin oleh ilmu. Kita ni jadi selamat sebab ilmu. Sebab ilmu pengetahuan jadi asas kepada kehidupan manusia. Semuanya dengan ilmu. Nak dunia dengan ilmu, nak akhirat pun dengan ilmu, Nabi sebut. Kalau tak ada ilmu, kita jadi punah kita. Jadi setan suka orang macam ni. Dia pun mulalah mengubah diri. Dan bila dia mengubah diri, dia mesti belajar. Setan suka orang ni. Dia pun belajar 2-3 lopuk.
Lepas tu dapat dari benda pelik-pelik ni ada. Dia wirid, dia berzikir, akhir dia jumpa dalam wirid tu keluar, dibuka, jumpa seseorang. Maka mengakulah orang tu, saya inilah malaikat Allah Ta'ala, kata dia. Jadi kalau kau nak lebih khusyuk dalam berwirid, naklah kau masuk kuburnya, duduklah kau kat situ, kata dia. Dia pun pergi situ, dibukakan hijab, dia rasa macam taman indah, dia pun berzikir kat situ. Kata malaikat, namun nampak lembaga lagi, ketahuilah olehmu, kamu ni insan pilihan, orang lain tak dapat, ni kau yang dapat. Aku ni Allah Ta'ala, kata dia. Kalau orang mengaji, takkan Allah Ta'ala nampak lihat kat bumi ni. Ramai yang kena macam tu. Batu akhir ramai yang mengaku dia lah Imam Mahdi, dia lah segala-gala, dia dapat benda-benda pelik ni. Kemudian dia tak ada ilmu. Dia yakin tunggu, dia yakin bila dia berubah ni Allah Ta'ala memilih dia. Dan perjalanan hidup jadi baik. Dia pun rasa, ni mungkin Allah Ta'ala dah pilih aku, bukan semua orang dapat pilihan ni. Akhirnya dia pun mengaku itu, mengaku ini, jadi Nabi. Padahal Nabi dah tak ada orang. Akhir zaman. Jadi itu sebab apa? Benda-benda pelik jadilah. Jadi benda ni boleh berlaku. Begitu juga kepada orang-orang yang beribadah. Sebab tu kita kena guru. Sebab tu orang yang masuk dalam tarikat Sufiyah, tarikat Sufi, dia mesti ada guru. Dia wajib ada guru. Kalau tidak nanti mula-mula mungkin dia ada di alam dunia, alam zahir ni. Kan? Akhir nanti bila dia sampai satu alam, dia naik malakut, dia naik jadi jabarut. Di situ mungkin disesatkan oleh syaitan. Macam-macam pandangan dia nampak. Polik-polik dia nampak. Masa tu nanti dia akan, kalau tak ada guru dia sesat. Tapi kalau ada guru dia selamat. Nabi Sulaiman 3 batu di darongga berasa kagum dan takjub mendengar kata-kata ratu semut tersebut. Oleh sebab itulah dia tersenyum lebar kerana tak pernah melihat atau mendengar kejadian yang sepelik itu. Sehingga akhirnya dia pun tertawa pula mengenangkan perkara itu. Mengikut tafsir Jalalain, Nabi Sulaiman AS mendengar kata-kata ratu semut itu dari jarak sejauh 3 batu, dan banyak tafsir mengatakan 3 batu. Kerana suaranya diterbangkan oleh angin sehingga dapatlah didengarnya. Kemudian apabila askar-askarnya yang terdiri dari pasukan kenderaan dan pasukan yang berjalan kaki sampai di lembah tempat sarang-sarang semut itu, segeralah Nabi Sulaiman AS memerintahkan mereka berhenti semuanya untuk memberi kesempatan kepada semut-semut itu masuk ke dalam sarang masing-masing, dan selamatlah mereka dari dilanda bala tentera yang ramai bilangannya itu. Kemudian ini doa Nabi Sulaiman kan. Setelah terjadi peristiwa demikian, iaitu Nabi Sulaiman AS dapat mendengar kata-kata semut dan tidak pula menyebabkan penganiayaan terhadap semut-semut tersebut, sebab telah menyedari terlebih dahulu, sehingga dia tersenyum kemudian tertawa. Lalu Sulaiman AS memuji Allah di atas pemberian kurnia kepadanya yang menakjubkan itu dengan berdoa. Yang ini kita kena ambil pengajaran. Bila dapat sesuatu yang menggembirakan hati, menyukakan hati, Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Sulaiman sebenarnya nak ajar kita semua. Tengok hamba aku dulu yang nama dia Sulaiman, bila dia dapat nikmat besar yang dia tak dapat, apa dia buat? Dia doa supaya jadikan dia ni orang yang bersyukur. Dia doakan diri dia dan dia doakan juga dua ayah. Dia ingat ayah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau jadikan aku, kan sedarkanlah hati aku ni untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Kau telah kurniakan kepada aku dan kedua bapa aku Kau beri, ya Allah. Jadi kau jadikan aku ni orang yang bersyukur, ya Allah. Ini sepatutnya yang dibuat oleh orang akhir zaman ini bila dapat nikmat. Kemudian apa lagi doanya? Wa an a'mala salihan tardah. Dapat nikmat, Nabi Sulaiman doa supaya dia jadi orang yang melakukan amal ibadah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bila dapat rezeki, murah rezeki, kita minta doa ke Allah supaya pertama jadi orang yang boleh bersyukur, sungguh-sungguh syukur pada Allah. Yang kedua, kita jadi orang yang beramal, buat kebaikan. Jangan sampai kerana nikmat besar yang kita dapat tu akhirnya melupakan kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain, melupakan kita kepada kebaikan yang sudah semestinya kita sampaikan kepada orang lain untuk kita kongsi sama. Akhirnya nikmat itu dapat kat diri kita, ya, tak dapat oleh sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang mungkin lebih memerlukan. Apa salah kita beri sikit. Jadi kita terlalai dengan nikmat itu, akhirnya kita seorang, kita anak beranak, ya makan. Itu sebab dalam Islam ni ada istilah
nafkah, infak, sedekah, tabarruk kan, supaya dapat orang lain kongsi sama-sama. Jadi di doa ni, berdoa ni, wahai Tuhanku, sedarkanlah hatiku ini, berilah saya ilham dan mudahkanlah bagi saya untuk mensyukuri nikmat yang Engkau kurniakan kepada saya, iaitu nikmat yang begitu banyak dan ajaib-ajaib, dan kepada ibu bapa saya, dan supaya saya mengerjakan amalan yang baik-baik yang Engkau redai. Itu ayat Quran. Yakni bapa Nabi Sulaiman iaitu Daud, dan ibunya ialah Uria, yang mana mereka juga telah banyak menerima nikmat, dan Nabi Sulaiman alaihi salam memohon supaya dia dimudahkan untuk mengerjakan amalan yang baik-baik yang diredai Allah sebagai tanda syukur. Sebab itulah kita selalu digalakkan oleh tok guru kita baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia dah mencakupi dah apa yang didoakan oleh Sulaiman alaihi salam. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah ya Tuhanku, bantu tolonglah aku ya Allah untuk mengingat Engkau atau untuk berzikir kepada Engkau. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, dan mensyukuri nikmat-nikmat Engkau, wa husni ibadatik, dan aku boleh buat ibadah-ibadah yang baik, memperbaiki ibadah-ibadah aku pada Engkau ya Allah. Jadi doa tu dah cukup dah, lengkap dah doa tu kan. Sebab itulah selalu kena minta tolong pada Allah. Sebab kita ni boleh ibadah bukan sebab kita nak ibadah, semuanya kerana izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita doa Allahumma a'inni, kita serap betul makna doa tu masuk dalam hati kita, supaya dia benar-benar mantap, kita betul-betul yakin kita ni ibadah, tak boleh ibadah melainkan dengan izin daripada Allah. So bila kita boleh buat macam itu, akhirnya jadilah semua ibadah yang kita buat jadi seronok, jadi manis, jadi indah. Jadi hilanglah pada ketika kita ibadah itu segala perkataan-perkataan yang tak baik seperti jomu, jadi bosan, jadi malas dan sebagainya. Kalau kita yakin yang itu. Jadi bila doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, faham sungguh makna-makna tuan-tuan, insya-Allah kita akan selamat di kita dunia akhirat, selamat ibadah kita insya-Allah. Yakni, dan ayat akhir, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah saya dengan berkat rahmatmu bersama hamba-hambamu yang baik-baik. Yakni dengan berkat rahmatmu matikanlah saya di dalam Islam, kemudian himpunkanlah saya dalam syurga bersama-sama para rasul, nabi-nabi dan orang-orang yang saleh. Semuanya itu daripada hamba-hamba Allah yang baik-baik, mempunyai darjat yang tinggi kerana tidak mendahakai Allah dan tidak berbuat maksiat terhadapnya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksudkan mereka itu ialah Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan para nabi yang lain selepas mereka ini. Sebab tuan-tuan, bila kita baca kisah Nabi Sulaiman ini, kita dekat, rasa dekat, sebab Nabi Sulaiman ni pun manusia macam kita, cuma dia nabi, dia diberi kelebihan. Tapi Allah Ta'ala cerita bangsa manusia ni pada kita supaya kita ambil iktibar daripada kisah-kisah dahulu, menjadi semakin baik pemahaman kita terhadap agama kita khususnya. Kerana orang yang baik itu, kata hukama, tanda-tanda orang yang Tuhan nak beri kebaikan pada dia disebutkan. Wa idza hukama menyebutkan, wa idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fiddin. Bila Allah Ta'ala nakkan kebaikan pada seseorang, maka Allah Ta'ala akan bagi dia faqahu ni, faham dalam agama. Agama ni bukan milik ustaz, yang itu salah. Jadi maksud perkataan hukama ni, alim ulama ni, bila Allah Ta'ala nakkan kebaikan pada seseorang, hamba itu diberikan dia faham. Faqah ni faham dalam agama. Saya nak sebut, agama ni bukan milik ustaz, bukan milik ustaz, bukan milik tok guru. Agama ni milik orang semua. Semua orang milik, dia berhak memiliki agama ni. Jadi salah kau faham agama ni ustaz dia cerita ni, tak, agama ni milik kita semua. Tu sebab bila Allah Ta'ala nak bagi faham, kadang-kadang orang yang tak ngaji agama lebih faham daripada orang yang ngaji agama. Orang tu ngaji balik bidang kejuruteraan engineering, tapi sembahyang jemaah tak tinggal. Contoh yang ngaji agama, ada ngaji agama kadang dobui juga sembahyang jemaah. Dia engineering, tak ada kena mengonu agama, tapi dia rasa seronok sembahyang jemaah. Dia rasa Tuhan bagi dia lebih faham lagi pada yang ngaji agama ni.
Tu makna Allah Ta'ala nak kebaikan kepada dia. Kita sebab apa kita ada dalam masjid ni tuan-tuan? Boleh datang subuh. Lepas subuh kan, dah bangun pagi-pagi, sejuk pula tu. Air hujan pun mandi buat kita. Datang, pakai telokong, pakai sorban, pakai jubah, ambil kain semua. Datang sini ramai-ramai pagi-pagi subuh nak. Duduk sekejap, lepas sembahyang, duduk pula sekejap. Dengarlah orang bercakap. Untuk apa? Sebab apa kita boleh buat ni? Sebab Allah Ta'ala nakkan kebaikan kat kita. Dia bagi kita faham dalam agama ni. Kita yakin, kita tahu ngaji agama ni, duduk dalam majlis ilmu ni besar, didoakan para malaikat, diberikan pahala sepanjang dalam majlis ni. Kita faham tu. Siapa yang bagi faham? Allah Ta'ala. Sebab apa dia bagi faham? Dia nakkan kebaikan kepada kita. Ada orang bukan ustazah tapi perangai macam ustazah, padahal dia cikgu sains. Sebab apa tu? Dia faham, Tuhan beri dia faham. Kenapa? Allah Ta'ala nakkan kebaikan. Jadi orang yang Tuhan nakkan kebaikan, dia akan faham agama ni ikut kefahaman dia. Cikgu sains tudung yang lebih labuh daripada ustazah. Ustazah tu tudung bawal dia, bukan ustazah kat sini, ustazah tempat lain ni di Switzerland. Ustazah tu pakai lipstick di sekolah, dia engineering, tak ada lipstick kering bibir. Kenapa dia lebih faham nak? Tuhan nakkan kebaikan untuk dia. Lain-lain berpassion-passion. Yalah, nak berpassion tak ada masalah lah. Tapi masih lagi dalam kerangka menutup aurat. Passion-passion kan tutup aurat juga. Dia elok tudung bulat dia pakai. Kok tanya saya mana lebih elok? Tudung bulat lebih elok. Kan? Jauh daripada passion. Kau passion ni ada niat lagi tu kan orang nampak apa pula. Bulat ni memang betul dia nak tutup aurat. Walaupun tudung passion ni kok tutup aurat pun tak ada masalah. Cuma dia ada niat sembunyi kat situ. Dia ni pula cikgu sains ni. Elok tudungnya selamba je. Tuhan beri kefahaman kat dia. Sebab apa? Tuhan nakkan kebaikan kat dia. Kita ada kat sini pun kerana Allah Ta'ala nakkan kebaikan. Orang luar tu yang faham agama sikit-sikit, walaupun sikit, ada kefahaman agama, Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada dia. Kerana agama ni lah yang nikmat kita. Bukan benda lain, tuan-tuan. Sebab itu syukur kita pada Allah. Sebab itu kita masih lagi kekal kat sini. Masih lagi datang Masjid Rambau ni. Kok tidak Masjid Rambau ni tinggal Imam Bilal dengan Syiah yo. Orang lain tak ada dah. Orang lain ni ramai lagi yang Allah Ta'ala nakkan kebaikan. Wa man aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Kalau Tuhan nakkan kebaikan pada seseorang hamba, dia berikan kita ilmu, faham sungguh-sungguh. Dan ada kepahaman yang saya dapat pagi ni daripada apa yang saya baca ni tuan. Saya pergi tuan. Ada satu pandangan ulama kata, Nabi kata jangan bunuh ingatlah ketika mana kalau berkokok, bukan bunuh. Nabi sebut kalau berkokok, Al-Hasan menyebutkan kalau berkokoklah ayam jantan, itu menandakan dia sedang mengingatkan, wahai manusia yang lalai, ingatlah kamu pada Allah. Tu Al-Hasan menyebutkan, Nabi menyebutkan kalau wallahu alam dan tafsir Qutubi sebut kalau berkokok ayam jantan sebenarnya dia sedang mengingatkan, wahai manusia yang lalai, ingatlah kamu kepada Allah. Ayam kokok sebab itu kalau ayam kokok ni dalam hadis Nabi sebut kita dimakruhkan menghina ayam jantan. Ayam tu terberak, bau basuh simin rumah kita, terberak kat situ, basah lagi simin tu, kita pun celaka botol ayam ni. Ayam jantan jangan. Sebab pagi-pagi dia ingat kita, wahai manusia yang lalai, ingatlah kamu kepada Allah. Dia bangun pukul 5, kita bangun pukul 8. Sepatutnya kita kena sembelih bukan ayam tu. Lepas tu Nabi pesan jangan kau hina-hina yang kutuk-kutuk ayam daik. Dah jajah ayam tino, ad-daik tu ayam jantan. Jangan, makruh. Sehingga ada yang menyebutkan makruh menghina, mengutuk ayam jantan. Makruh, bukan tak boleh sembelih. Kan sudah kan banyaklah ayam jantan kat compound kan. Usap kombahan, jangan dihina, jangan dikutuk. Selamat ayam jantan kan. Boleh sembelih, boleh makan, tapi jangan hina-hina, jangan kutuk-kutuk. Wallahu alam tuan-tuan. Sekadarnya untuk hari ini, kita sambung lagi minggu depan pula. Kita tengok pula kisah bagaimana pula interaksi, hubungan. Bagaimana pula Nabi Allah Sulaiman berburakkan dengan burung belatuk, burung hud-hud. Ini dengan semut. Minggu depan dengan burung pula. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan, kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Kau ada, biasa tak ada. Allah, bismillahirrahmanirrahim.
kau. Tuan-tuan, kita berhenti kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.